Semua orang sayang mak. Saya pun sayang mak. Siapa yang pernah meninggal mak, dah pernah tak ada mak, orang yang kehilangan mak ni, walaupun dah lama meninggal, luka dah sembuh, rindu dah sembuh, tapi rindu tak sembuh sesebenarnya. Betul tak Aisyah? Akan ada masa nanti, sampai satu masa kita rasa rindu dengan mak. Betul tak? Sampai satu masa, ya Allah, hati tu ingat mak, rindu betul dengan mak. Masa tu rasa nak jumpa sangat dengan mak. Masa tu kita akan kata dalam hati kita, ya Allah, kalau boleh lah, kalau boleh bagi sesaat, 2 saat pun jumpa mak, dapat cium mak pun jadilah. Tapi boleh tak tuan-tuan? Kalau mak ayah kita dah meninggal, boleh tak? Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, selama mak ayah kita masih hidup, kita mesti ambil peluang sayang kasih mak ayah kita, berbakti pada mak ayah kita. Selalu balik kampung, jangan kedekut duit. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, sekurang-kurangnya muncin cuti sekolah, balik kampung. Sebab kalau mak dah tak ada, ayah dah tak ada, kita nak buat apa pun, teringin nak buat apa dengan mak ayah pun, kita takkan dapat buat. Saya tuan-tuan, boleh tak Ustazah Maria saya kongsikan sikit-sikit je. Saya dengar sejarah mak saya. Mak saya sakit tuan-tuan, 3 tahun sebelum, beberapa tahun sebelum masuk hospital, dia maknanya bulang-alik ke hospital. Hospital tu macam rumah kedua dia. 3 bulan sebelum meninggal dunia, memang dia dalam ward. Saya masa tu di Ipoh, saya di Kuala Lumpur. Setiap hujung minggu Sabtu petang saya naik bas ke Aisyah. Oleh kerana badan saya besar, saya naik naik bas executive coach. Sebab dia ada seat single. Tengok Kak Aisyah dah keluar air mata, saya tak nak benarkanlah, kesian nanti kan. Single seat, saya duduk single seat. Kalau executive coach penuh, saya naik transnational tapi tempah 2 seat. Kerana saya tak nak menzalimi orang sebelah saya. Kalau saya duduk, orang sebelah saya tersepit je, nak marah tak boleh. Jadi saya ambil 2 seat, saya bayar. Duduk 2 seat. Saya pergi hospital, terus sampai ke hospital, tengok mak. Petang Sabtu, tengah hari Ahad tengok mak, tengah hari petang Ahad tengok mak, terus nak balik Kuala Lumpur. Sebelum tu cium dahi mak, cium. Mak saya pernah sebut, mak minta maaf ya Syam, mak dah nyusahkan kamu, dia kata. Tengok seorang ibu perempuan, dia tak pernah teringat kita menyusahkan dia masa kecil. Tak pernah dia teringat kita susahkan dia masa kecil. Sikit je kita susahkan dia mak, mak dah rasa bersalah tuan-tuan. Minta maaf Syam, mak dah susahkan Syam, kata. Dia kesian tengok saya balik kampung setiap minggu. Saya kata, mak sakit Allah bagi, bukan salah mak. Ini tanggungjawab Hisham sebagai anak mak. Saya cium dia, saya balik ke Kuala Lumpur. Tuan-tuan, nak cerita ni, satu petang saya sampai ke hospital. Mak saya oleh kerana dah lama baring atas katil tuan-tuan, punggung dia sampai berdarah, luka. Dia pakai pampers, luka punggung dia. Adik saya tengah cuci najis, selalunya dia sapu ubat dekat luka di punggung. Dia tengok saya sampai, adik saya kata, "Yop, aku pergi cuci najis mak ni, buang pampers ni, kamu tolong sapu ubat dekat luka ni, boleh tak Yop?" Saya kata, "Boleh Bi, kenapa tak boleh, mak aku juga." Adik saya pun pergi ke bilik air, saya ambil ubat, saya suruh mak saya pusing sikit. Saya menangis tengok luka di punggung mak saya tuan-tuan. Saya sapu ubat di luka di punggung tu, saya sapu tuan-tuan. Saya tak ada jijik, saya tak ada geli tuan-tuan. Saya sapu dengan jari saya. Saya tak guna sudu, saya tak guna alat yang ada. Dengan jari ni lah tuan-tuan, saya sapu luka di punggung mak saya. Kemudian bila mak saya meninggal tuan-tuan, tuan-tuan tahu apa saya kata? Kalau boleh, saya nak peluang 1000 kali lagi nak sapu ubat dekat punggung dia tuan-tuan. 1000 kali lagi saya nak peluang itu. Tapi malamnya saya ada kesempatan sekali saja buat. Apa yang saya boleh buat sekarang hanyalah doa. Kirimkan doa pada mak yang ada di bawah sana, moga-moga diampunkan Allah
dan tidak disakiti oleh Allah di dalam kubur sana, insya-Allah. Jadi kita puan-puan macam tu.